Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ini pada minggu yang lalu kita ada bincangkan sedikit mengenai dengan sutrah. Dari sutrah ini secara umumnya semua berpendapat hukumnya adalah sunat. Hukumnya adalah sunat dan tidak ada ulama menyatakan sutrah itu hukumnya wajib. Kerana ada satu dalil perintah Nabi, satu dalil adalah Nabi meninggalkan sutrah. Dalil yang menyatakan Nabi sembahyang meletakkan sutrah, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yadnu minha, iaitu bila salah seorang di kalangan kamu sembahyang, maka hendaklah dia sembahyang ke sutrah. Itu perintah Nabi. Bila perintah ni hukumnya wajib. Tetapi tak ada ulama kata wajib kerana di sana ada qarinah yang memalingkan daripada hukum wajib, iaitu Nabi SAW riwayat daripada Fadl bin Abbas. Atana Rasulullah SAW wa nahnu fi badiyatin lana fa shalla fi suhra laysa baina yadayhi sutrah. Nabi pernah singgah ziarah ke perkampungan kami dan Nabi semayang di kawasan tanah lapang dan tak ada pun Nabi meletakkan sutrah. Jadi di sini mazhab Syafi'i menyatakan sutrah ini hukumnya adalah sunat. Sunat tersebut sunat yang tidak ada qaid, sunat mutlak. Apa maksudnya? Sunat secara mutlak ini nanti kita akan sebutkan sebentar lagi. Cuma dalam mazhab Syafi'i kita sunat sutrah ini adalah ketika sembahyang sunat ataupun sembahyang fardu, ketika mana sembahyang bermusafir ataupun tidak bermusafir, di mana sahaja, sama ada imam ataupun makmum, sama ada sembahyang di rumah ataupun di masjid, di surau, semuanya disunatkan sutrah. Cuma perbincangan kita pada minggu yang lalu, sutrah imam adalah sutrah makmum. Sepakat di kalangan ulama sutrah imam adalah sutrah makmum. Bila imam dah letak sutrah, makmum tak perlu lagi. Makmum akan mendapat pahala sutrah. Cuma di sana ulama berbeza pendapat, adakah sutrah makmum itu sutrah imam ataupun sutrah makmum itu adalah sutrah saf di hadapan dia. Itu ulama berbeza pendapat. Yang sutrah tu sama ada sutrah orang yang berada di saf, contohnya imam. Imam saf, sutrah dia adalah benda yang di hadapan dia. Makmum yang pertama sutrah dia adalah imam. Makmum yang kedua sutrah dia adalah makmum saf, makmum yang pertama. Cuma di sebahagian di kalangan ulama mereka berbeza pendapat. Mereka kata sutrah imam itu juga sutrah semua makmum. Tapi sepakat di kalangan ulama sutrah bila imam sutrah, makmum juga adalah sutrah. Cuma tempat yang di mana itu ulama berbeza pendapat. Cuma dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Maliki mereka berbeza sedikit pendapat. Sutrah ini hukumnya sunat, tapi jika dikhawatiri ataupun dibimbangi atau dalam sangkaan yang kuat, orang kalau tak letak sutrah orang akan lalu, maka di sini mereka kata barulah disunatkan sutrah. Kalau tak ada orang, kita seorang je sembahyang, tak disunatkan sutrah. Itu dalam mazhab Hanafi dan juga mazhab Maliki. Sedikit berbeza dengan mazhab Syafi'i, tak kiralah dibimbangi ataupun tidak dibimbangi orang lintas, di hadapan kita disunatkan meletakkan sutrah di hadapan. Okey. Kemudian kita lihat seperti mana kita bincangkan pada minggu yang lalu. Iaitu orang yang di hadapan kita, orang yang duduk di hadapan kita boleh semayang belakang dia dan dia menjadi sutrah kita. Dia adalah menjadi sutrah kita. Bila kita sembahyang, orang berada di hadapan kita. Tapi dengan syarat dia tak menghadap kepada kita. Kita sembahyang di saf yang kedua, dia berada di saf pertama sedang berzikir, dia menjadi sutrah kita. Dengan syarat dia bukan berada menghadap kita. Okey.
dalil dia pernah satu kali riwayat daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah kata ra'aitun nabi yusalli wa inni la bainahu wa bainal qiblah. Aku lihat Nabi sembahyang dan antara aku dan juga antara kiblat. Antara Nabi yang sesungguhnya aku ni berada di antara Nabi dan di antara kiblat. Maknanya Nabi kiblat di hadapan, aku tengah-tengah. Aku sedang baring, wa ana muttaji'atun 'ala sarir, aku sedang baring di atas katil. Fatakunu lil haja, aku ada keperluan, aku nak bangun daripada tidur, daripada tempat pembaringan aku. Fa akrah an astaqbilahu, tapi aku tak suka aku baring menghadap Nabi. Bila sebab rumah Nabi sempit, isteri Nabi sedang tidur baring, Nabi tidur sembahyang menghadap kepada dia lah, menghadap kepada dia. Isteri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha, dia kata fa akrah an astaqbilahu, aku tak suka untuk aku bangun aku hadap Nabi. Sebab kita bila bangun tidur kita akan duduk dulu. Mana ada orang bangun tidur terus berdiri, dia akan duduk dulu. Jadi Aisyah kata aku ada hajat, aku ada keperluan, jadi aku nak bangun ni. Aisyah kata aku tak suka bangun menghadap Nabi sebab Nabi sedang solat. Fa'ansallu insilalan, maka aku bergerak perlahan-lahan, aku bergerak ke belakang perlahan-lahan. Nabi tak sedar ketiadaan aku. Jadi berdasarkan hadis ini, sebenarnya ulama dalam mazhab Syafi'i menyatakan Aisyah sedang berbaring, dia tak hadap kepada Nabi. Dia berbaring, kemungkinan dia hadap sebelah sana. Nabi sedang sembahyang, dia tak hadap Nabi, dia hadap sebelah sana. Kalau dia hadap Nabi pun, dia tak lihat kepada Nabi, mungkin sedang tidur. Berbeza dengan orang yang sedang duduk. Menghadap orang yang sedang solat itu hukumnya makruh. Perkara yang kedua, bersutrahkan kepada manusia yang duduk menghadap orang yang sedang solat adalah hukumnya makruh, melainkan orang yang berbaring seperti Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian perkara yang ketiga, waktu tersebut adalah waktu gelap. Bila waktu tidur, Nabi sedang sembahyang tahajud. Bila tahajud ni waktu malam gelap. Nabi sembahyang, Nabi tak lihat Aisyah. Jadi tidak timbul gangguan ataupun khusyuk dalam solat. Tujuan diletakkan sutrah ini untuk pengetahuan tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala adalah tak nak hilang khusyuk dalam diri kita ketika solat. Bila kita solat tak letakkan sutrah, orang lalu di hadapan, maka kita tak ada hak untuk halang dia. Tak ada hak untuk halang dia sebab kita tak letakkan sutrah. Bila kita letakkan sutrah, maka hukumnya sunat untuk kita halang, walaupun dia melakukan perkara yang mungkar lalu. Lalu tersebut ketika diletakkan sutrah, hukumnya kita bincangkan pada minggu yang lalu adalah apa? Haram. Dah letak sutrah lalu lagi depan, nak lalu belakang sutrah. Kalau tak diletakkan sutrah, ulama kata khilaful aula, bertentangan dengan perkara yang afdal, perkara yang aula lintas di hadapan orang yang solat. Hukum untuk menahan orang yang sedang solat tidak dibenarkan kalau kita tak meletakkan sutrah. Kalau kita letakkan sutrah, hukumnya disunatkan, tidak wajib. Sebab masalah ini ulama berbeza pendapat dalam menegah perkara yang mungkar, orang yang lalu di hadapan orang yang sedang melintas. Kemudian tuntutan untuk mengangkat tangan ketika mana orang lalu di hadapan kita, yang perkara yang pertama, kena jaga pergerakan kita tak lebih daripada 3 kali pergerakan yang besar, 3 kali pergerakan anggota yang besar. Perkara yang kedua, orang yang hendaklah diletakkan sutrah di hadapan dia. Kemudian perkara yang ketiga, menghalang seperti mana yang kita bincang minggu yang lalu secara berperingkat-peringkat. Kita halang dia, tujuan tak nak bagi dia lalu, tak nak ada gangguan kita dalam solat. Sekiranya dia tetap berdegil, kita boleh berkeras. Kemudian dalam tertib bersutrah ini, seperti mana dalam hadis Nabi, idza shalla ahadukum falyaj'al tiqa'a wajhi syai'an. Apabila seseorang itu sembahyang, hendaklah dijadikan di hadapannya sesuatu. Fa illam yajid falyansub 'asan. Kalau tak ada, dia pacaklah tongkat, dia letak tongkat. Fa illam yajid falyakhuttu khattan. Kalau tak ada juga, dia buat satu garisan. Thumma la yadurruhu ma marra baina yadayhi. Kemudian tidak mudaratlah orang yang lalu di hadapan sutrah tersebut. Jadi di sini kalau kita lihat dalam mazhab Syafi'i kita, tertib ini adalah hukumnya mesti. Sekiranya seseorang ada dinding, ada tiang, tapi dia sutrah ambil kerusi, maka
tidak diiktibar itu sebagai sutrah. Sebab mengikut tertib ni penting, perlu dalam mazhab Syafi'i. Dan 4 tertib sutrah dalam mazhab Syafi'i, yang pertama adalah dinding. Kalau ada dinding, ada tiang, maka itu yang diberi keutamaan. Kalau dinding semua dah penuh sembahyang sunat, tiang dah penuh sembahyang sunat, beralih kepada yang kedua, iaitu kayu ataupun tongkat ataupun apa-apa objek, kerusi ke rehal yang tingginya 2/3 hasta. Kemudian sekiranya tak ada juga objek yang 2/3 hasta ni, maka hendaklah bentangkan sejadah. Kalau sejadah pun tak ada, maka buatlah garisan. Buat garisan di hadapan. Itu yang afdal. Kalau tak, buat garisan secara melintang. Itu 4 tertib. Kalaulah tiang ada, tak ada orang semayang pun tiang tu, dinding pun ada, tapi tetap dia ambil kerusi, ambil rehal, ataupun ambil apa-apa objek yang tinggi 2/3 hasta letak depan, maka dalam mazhab Syafi'i kita tidak dikira itu sebagai sutrah. Walaupun tidak dikira itu sebagai sutrah kerana tidak mengikut tertib yang sedia ada 4 tertib tersebut, tetap walaupun tak diiktibar sebagai sutrah, orang tak dibenarkan lalu di hadapan dia. Hukumnya apa? Diharamkan. Walaupun dia tak ikut tertib, memang tak ikut tertib, tapi untuk bila dah letak sutrah, hukumnya haram lalu, walaupun dia tak mengikut tertib. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Kalau kita lihat dalam hadis yang kita bacakan tadi, disebutkan 3 je. Sama ada jadikan sesuatu di hadapan, yang kedua letakkan tongkat, yang ketiga buat garisan. Sejadah tak disebutkan. Maka di sini ulama menyatakan sejadah diletakkan nombor 3, yang garis secara memanjang di hadapan diletakkan nombor 4. Ini dipanggil sebagai qiyas aula. Qiyas aula sebab sejadah tu lebih jelas, lebih orang nampak berbanding garisan yang kita gariskan. Ini kita panggil apa? Dalam bab qiyas dipanggil qiyas aula. Macam seperti dalam Quran lah. Bila dalam Quran menyebut wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Jangan kamu berkata kepada ayah ataupun ibu kamu tak boleh kata. Dalam Quran tak sebut tak boleh kita tumbuk ayah kita, sepak ayah kita. Quran tak ada sebut. Tapi bila sebut perkataan yang paling rendah pun tak dibenarkan, maka qiyas aula, lebih-lebih lagi lah menumbuk ataupun perbuatan-perbuatan yang kasar lagi tidak dibenarkan. Kalau ikutkan garisan dengan sejadah lebih jelas, walaupun tak disebutkan dalam hadis dia jatuh nombor 3, maka yang digaris itu jatuh nombor 4. Di sana mazhab Hanafi Hambali, mereka tak sebut secara mantuk ni secara jelas, kena ikut tertib. Walaupun tak disebutkan secara mantuk, iaitu secara jelas dalam ibarat kitab-kitab mereka, tetapi secara mafhum yang boleh difahami daripada ibarat-ibarat kitab mereka, menyatakan perlu juga mengikut tertib yang 4 yang kita sebutkan tadi. Kadar ketinggian ini ulama berbeza pendapat dalam 4 mazhab. Sebab apa mereka berbeza pendapat? Berdasarkan satu riwayat hadis daripada Talhah bin Ubaidillah. Satu hadis, 4 mazhab berbeza pendapat. Idza wada'a ahadukum baina yadayhi, apabila salah seorang di kalangan kamu meletakkan di hadapannya misla mukhiratir ruhli, meletakkan satu tempat sandar pelana. Kita naik atas kenderaan unta ke kuda ke, maka di sana diletakkan satu pelana, dan pelana tu ada tempat sandar dia. Tempat sandar itu dipanggil mukhiratur ruhli. Fal yusalli, maka letak di hadapan dia tempat sandar pelana tu, letak di hadapan dia, fal yusalli, Nabi kata semayang. Wala yubali man marra wara'a dzalik, maka jangan peduli siapa yang melalui di belakang tempat sandar pelana tadi, siapa nak lalu. Tapi jangan lalu di antara dia dengan pelana tadi. Maka mukhiratur ruhli, dua perkataan ni, mukhiratur ruhli, tempat sandar pelana, itu berapa tinggi? Di sinilah
berdasarkan perkataan Mu'khiratul Ruhli, ulama berbeza pendapat. Kerana dia adalah benda subjektif, benda yang tak tahu ketinggian yang tepat. Maka ulama berbeza pendapat sebab tak tahu ketinggian yang tepat tempat sandar pelana tu berapa tinggi pada zaman Nabi ni. Jadi ulama Syafi'i kata ketinggian minimanya adalah 2/3 hasta. Itu sutrah. Sebab ketinggian minimum dalam tempat sandar pelana punya tempat sandar minimum adalah 2/3 hasta. Jadi 2/3 hasta lah dikira sebagai ketinggian yang minima untuk dijadikan sutrah dalam mazhab Syafi'i. Tidak dikira lebar, dikira tinggi je. Dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Hanafi, dia kata apa? Minimum adalah 1 hasta. Kita lebih rendah 2/3 hasta. Dia minimum ketinggian sutrah dalam mazhab Hanafi dan juga Maliki 1 hasta. 1 hasta daripada siku sampai ke hujung jari kita lah. 1 hasta. Itu minimum. Ataupun lebih. Dalam mazhab Hambali, dia kata 1 hasta ataupun bawah daripada 1 hasta. Mana rendah. Botol air ni boleh juga jadikan sutrah dalam mazhab Hambali. Jadi dalam mazhab Syafi'i dia tengah-tengah. 2 mazhab menyatakan satu hasta paling kurang. Mazhab Hambali kata kurang 1 hasta pun tak apa. Dan mazhab Syafi'i tengah-tengah, iaitu 2/3 hasta. Kemudian jarak di antara sutrah dan juga orang yang solat. Berapa jarak yang perlu? Di sini majoriti di kalangan ulama lah, termasuk mazhab Syafi'i kita, antara orang yang semayang dengan sutrah itu jaraknya jangan lebih daripada 3 hasta. Jangan lebih daripada 3 hasta. Ini pendapat majoriti ulama, termasuk mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi dan juga mazhab Hambali. Mereka kata tak boleh lebih 3 hasta. Apa dalil mereka? Iaitu idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin. Apabila salah seorang di kalangan kamu sembahyang, maka hendaklah dia menghampiri sutrah. Hendaklah dia sembahyang ke sutrah. Wal yadnu minha, maka dia hampiri sutrah tersebut. Wala yada' ahadan yamurru baina yadayhi, maka janganlah seseorang melintasi di hadapan orang yang sedang solat. Jadi dalam hadis ini menyatakan wal yadnu minha, hampiri kepada sutrah, cuma tak disebutkan berapa jarak aja. Ini hadis yang pertama. Sebab sebahagian tempat imamnya sejadahnya sejadah imam tu dengan sutrah. Kalau orang buat sutrah yang bentuk masjid tu, sebab imam nak ke dinding depan tu mungkin jauh, sebagai masjid jauh, jadi dia terpaksa lah gunakan yang diletakkan bentuk masjid, letak depan. Tapi bila jauh tiba-tiga hasta tak diiktibar, tak diambil kira sebagai sutrah, dia mesti dekat. Sama juga soft pertama, kedua tak jadi masalah, memang memang 3 hasta. Soft kedua dengan ketiga. Cuma soft pertama dengan imam, kadang-kadang imam ke depan, sejadah dia besar. Sejadah dia besar, dia duduk depan, lebih daripada 3 hasta. Sama ada 4 hasta ataupun 5 hasta, lebih jauh ke hadapan. Maka di sisi mazhab Syafi'i kita makruh. Makruh tak mendapat pahala, tidak mendapat pahala jemaah, walaupun sembahyangnya adalah dikira sah. Sebab jauh sangat, dia tak boleh lebih 3 hasta. Antara orang yang semayang dengan sutrah tak boleh lebih 3 hasta. Antara jarak imam dan juga makmum, ataupun makmum saf pertama dengan makmum saf kedua, tak boleh lebih 3 hasta. Tak boleh lebih di sini bermaksud sekiranya lebih, semayang tetap sah, cuma tak mendapat pahala jemaah. Dalil yang kedua daripada Sahal bin Sa'ad, dia katakan baina musalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bainal jidar mamarru syati. Antara tempat semayang Nabi dengan dinding, makna sutrah Nabi dengan tempat Nabi semayang adalah mamarru syah, iaitu sekadar seluas tempat laluan kambing. Mana kambing boleh lalu depan dia, besar tu. Lebih kurang 3 hasta lah. Hadis riwayat daripada Bilal bin Rabah, dia kata annahu kana idza dakhala al-Ka'bah masyaqibal al-wajhi hina yadkhul. Nabi bila masuk dalam Kaabah, ketika Nabi masuk, wa yaj'alul bab qibala adh-dhahri. Bila Nabi masuk ke pintu Kaabah tu berada di belakang Nabi.
yamshi hatta yakuna bainahu wa bainal jidar alladhi qibala wajhihi qariban min 3 azru'in. Dan Nabi terus ke hadapan sampailah berjumpa dinding di hadapan Nabi, dan jarak di antara dinding dan di antara Nabi Nabi sembahyang dalam Kaabah adalah 3 hasta. Sebab dalam Kaabah ni dia tidak ada arah kiblat, mana-mana kiblat boleh. Sama ada kita masuk dalam Kaabah, nak sembahyang belah kanan boleh, belah kiri boleh, depan boleh, belakang boleh. Jadi nak dalam hadis ni memberitahu, dan Nabi sembahyang, Nabi masuk je pintu Kaabah, Nabi terus, dan pintu tu berada di belakang Nabi, dan sampailah ke hujung sana. Sampai di hujung, maka jarak antara dinding Kaabah dengan Nabi adalah 3 hasta, lebih kurang 3 hasta. Cuma ulama dalam mazhab Maliki sedikit berbeza, bukan berbeza apa, dia tak meletakkan syarat 3 hasta tu, dia tak sebut. Cuma dia kata jarak antara sutroh dengan orang yang sembahyang ini adalah bergantung kepada keperluan seseorang yang sedang sembahyang. Mana ketika dia rukuk, ketika dia sujud, cukup untuk dia. Bila cukup untuk dia, kita kata 3 hasta lah. Sebab setiap saf kita telah disentraliskan semua 3 hasta. Sebab apa, itulah ruang. Tak kira lah dia tinggi macam mana pun, dia rendah macam mana, itu sudah cukup 3 hasta. Dan kita disebutkan pada minggu yang lalu mengenai dengan sutroh ini adalah orang yang berada di tempat, bila dia duduk satu saf sempat dia sembahyang satu saf, maka orang lain tak boleh duduk depan dia. Itu dipanggil sebagai apa? Harim. Harim ni adalah kawasan orang lain dilarang duduk. Itu antara tempat yang perlu diberi penghormatan kepada dia. Berbeza dengan majlis ilmu. Majlis ilmu kita boleh duduk rapat-rapat. Majlis ilmu kita boleh duduk rapat-rapat. Tapi bila mana mendengar khutbah, tak kira lah khutbah Jumaat ke apa ke, kita tak boleh duduk. Bila mana dah ada orang duduk di situ, kita tak boleh duduk depan dia. Itu dikira kawasan dia. Okey, itu adalah perbincangan kita mengenai dengan sutroh lah. Dan kita ada sebahagiannya kita telah bincangkan pada minggu yang lalu. Kemudian kita lihat pada malam ini antara beberapa keuzuran makmum yang ketinggalan daripada imam. Bila sebut makmum ketinggalan daripada imam, dalam istilah mudahnya dipanggil sebagai masbuk lah. Masbuk. Cuma di sini saya nak bincangkan pada malam ini, iaitu diberi kelonggaran kepada makmum ini untuk lambat pergerakan dia, untuk kejar imam, diberi kelonggaran 3 rukun yang panjang. Bila sebut 3 rukun yang panjang adalah rukuk, sujud pertama, sujud yang kedua, i'tidal dan juga duduk antara 2 sujud, itu tidak dikira sebagai rukun yang panjang. Itu rukun yang pendek. Bila rukun yang pendek, seseorang yang memanjangkan rukun yang pendek tanpa apa-apa sebab, maka sembahyang dia akan batal. Sembahyang dia batal kerana memanjangkan rukun pendek. Rukun pendek ni boleh panjang, ada sebab. Contoh sembahyang sunat tasbih. Sembahyang sunat tasbih, kan setiap kali kita sembahyang, setiap rukun kita akan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Tadi ketika i'tidal pun 10 kali juga. Subhanarabbiyal azimi wa bihamdihi, kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau ikut sembahyang biasa batal. Sebab lama sangat. Sekiranya i'tidal dia, berqiyam dia tu, berdiri lamanya sekadar Al-Fatihah, batal. Sebab lama sangat. Dia zikir pendek je. Ada zikir-zikir je lah, tapi panjang pun tak panjang seperti Fatihah. Duduk antara 2 sujud ini, sekiranya panjang sangat seperti tahiyat awal, maka hukumnya batal. Sebab itu adalah zikir yang pendek. Dalam mazhab Hanafi, kalau tuan-tuan biasa sembahyang di mana masjid Pakistan ke, tuan-tuan lihat, dia punya imam dia punya sujud Allahu Akbar, bangun dia, elok kita nak angkat kepala bangun, dia telah sujud kali yang kedua. Dia bangun Allahu Akbar, terus sujud. Mereka tidak perlu tamakninah ketika i'tidal ataupun ketika duduk antara 2 sujud. Itu adalah sebagai satu perantaraan je lah. Kan daripada rukuk kita nak sujud, mesti kena berdiri dulu. Daripada sujud pertama nak sujud kedua, mesti kena ada duduk dulu. Jadi itu sebagai perantaraan saja. Jadi di sini diberi kelonggaran kepada imam ini, makmum untuk ketinggalan dengan imam dalam 9 situasi yang dibenarkan, 3 rukun yang panjang. Jadi bila mana imam dah rukuk, imam dah sujud pertama, imam dah sujud kedua, makmum masih lagi
tak habis bacaan Fatihah dia, maka pada ketika itu diberi pilihan kepada makmum. Sama ada makmum tersebut, apa dia pilihan yang pertama, iaitu makmum tersebut dia tetap berdiri seperti biasa, ataupun dia niat saja mufaraqah. Dia niat mufaraqah, tak nak ikut imam, dia habiskan sembahyang sendiri. Itu pilihan yang kedua lah. Pilihan yang pertama, lepas imam beri salam tambah satu rakaat lagi. Sebab apa? Sebab dia tak sempat nak kejar imam 3 rukun yang panjang. Itu bila tu? Itu makmum perlu habiskan Al-Fatihah dia sebelum imam angkat kepala daripada sujud yang kedua. Bukan imam sempurna qiyam, tak. Imam angkat kepala, imam angkat je kepala, Allahu Akbar, walaupun tak duduk tahiyat awal, walaupun tak bangun berdiri qiyam, berdiri tegak, angkat kepala. Kalau makmum tak rukuk lagi, maka diberi 2 pilihan, sama ada mufaraqah. Mufaraqah mana niat tak nak ikut imam, semayang seorang, ataupun yang keduanya, dia boleh ikut saja imam seperti biasa, cuma lepas imam beri salam dia tambah 1 rakaat. Situasi yang pertama adalah makmum tersebut dia lambat bacaan dia. Sama ada bacaan dia lambat, bacaan dia memang lambat, dia bukan was-was, dia memang lambat. Bila bacaan yang lambat ini, maka diberi kelonggaran kepada makmum untuk habis 3 untuk mengejar imam dalam tempoh masa yang diberikan 3 rukun yang panjang. Ataupun situasi yang kedua adalah ketika mana makmum itu berasa ragu-ragu, was-was, adakah dah baca Fatihah ataupun belum. Dah baca Fatihah ataupun belum. Imam dah rukuk, dia masih lagi ragu-ragu dah baca Fatihah belum. Terutama sembahyang subuh lah, baca yang panjang-panjang, imam baca panjang. Jadi makmum pun dah baca Fatihah ke belum. Pada ketika itu bila ragu-ragu, dikira belum baca. Siapa yang ragu-ragu dah baca ke belum, dikira belum baca. Bila dia belum baca, dia kena baca. Elok dia baca Bismillahirrahmanirrahim, imam pun rukuk. Bila imam rukuk, dia habiskan dia Fatihah seperti biasa sebelum imam bangun ataupun mengangkat kepala daripada sujud yang kedua. Situasi yang ketiga, orang yang mana dia terlupa membaca Fatihah. Yang situasi kedua tadi dia ragu-ragu, dia was-was. Situasi yang ketiga dia memang yakin dia tak baca Fatihah. Dia memang yakin. Dia beza tu situasi kedua. Situasi kedua dia was-was, mungkin baca mungkin tak. Situasi yang ketiga dia yakin dia tak baca Fatihah. Bila yakin tak baca Fatihah, memang dia kena baca lah. Walaupun imam dah rukuk, Allahu Akbar, dia baru nak start Fatihah, start dia baca Fatihah. Seperti biasa, jangan rukuk lagi bersama dengan imam. Sebab apa dengan rukuk bersama dengan imam? Sebab dia wajib habiskan Fatihah. Situasi ini bukan situasi orang yang masbuk tau. Dia dari segi bahasanya masbuk. Masbuk tu makna dia lambat, dia didahului pergerakan dia, imam tinggalkan dia. Tapi sebenarnya dia bukan masbuk, sebab tu dia kena habiskan Fatihah. Kalau masbuk tak perlu habiskan Fatihah. Itu beza dia. Apa perbezaan antara muwafiq dan juga masbuk? Muwafiq ini ada ruangan yang cukup untuk baca Fatihah, cuma dia tak baca. Sama ada dia khayal ke, dia tidur ke, ataupun dia memang tak nak baca, dia ada ruang tu pun tak nak baca. Jadi hukumnya wajib dia baca walaupun tertinggal, imam telah meninggalkan dia. Dia kena kejar imam sebelum imam bangun daripada sujud yang kedua. Okey Kalau kita tak sempat, kita ikut juga imam, kita tak baca Fatihah, adakah semayang kita sah ke apa dia? Tak, kalau dia ikut imam, dia tak baca Fatihah. Kalau dia tak tahu sedang semayang, baru dia teringat, oh aku sepatutnya kena baca Fatihah, lepas daripada imam beri salam tambah 1 rakaat. Lepas daripada beri salam tambah 1 rakaat. Kalau dia tahu, dia buat juga, maka semayang dia tidak sah lah. Dalam mazhab Syafi'i kita tidak sah. Dalam mazhab yang lain, nanti kita akan bincang sikit lah. Dalam mazhab yang lain, muwafiq masbuk dia agak berlainan sikit daripada mazhab Syafi'i kita. Apa dia? Kalau masbuk yang sikit lagi habis. Jadi yang sebut berkait. Tapi kita boleh lah nak mungkin dah pada awal dulu.
Kita mau nak habis, memang dah bangun daripada dulu. Kita masbuk ke muafiq? Masuk. Tapi kita dah habiskan Fatihah. Dia bila kita masbuk ni makna kita datang-datang terus kita baca bismillahirrahmanirrahim. Kita tak baca benda-benda sunat. Kita tak baca pun doa iftitah, kita tak baca pun auzubillah. Kita terus baca bismillah. Kita start takbiratul ihram. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tiba-tiba sampai ghairil maghdubi alaihim. Tiba-tiba imam rukuk, maka kita rukuk sekali memang. Kita khawatir, takut kita waladdallin. Elok kita rukuk, imam pun sami Allahu liman hamidah, maka tak dapat rakaat tadi kita. Kalau kita dah habis Fatihah pun. Ya betul, sebab masbuk orang yang tidak ada ruang yang tak ada ruang yang cukup untuk baca Fatihah. Jadi imam sebagai garantor dia lah, dia akan jamin Fatihah makmum. Jadi dia tak perlu habiskan. Kalau dia baca juga habis Fatihah, contohnya imam dah rukuk, dia masbuk, sepatutnya tak perlu habiskan Fatihah, dia habiskan juga Fatihah. Kemudian imam sami Allahu liman hamidah. Imam sami Allahu liman hamidah, dia masih nak baca Fatihah lagi. Imam sujud. Bila imam sujud, cecah je dahi imam ke tempat sujud, dia tak rukuk lagi, batal sembahyang dia. Sebab apa? Kerana apa batal? Kerana seseorang yang ketinggalan bersama dengan imam, dua rukun, tidak kira rukun yang pendek ataupun panjang, tanpa apa-apa sebab, maka sembahyang dia batal. Sembahyang dia akan batal bila ketinggalan bersama dengan imam dua rukun. Tak kira rukun pendek atau rukun panjang, tapi rukun tersebut adalah bukan rukun qauli, dia kena rukun fi'ali, rukun yang berbentuk perbuatan. Ada satu rukun qauli dan fi'ali. Kalau dua rukun qauli dan fi'ali itu tidak batal sembahyang. Contohnya imam sujud yang terakhir, rakaat yang terakhir. Imam sujud yang terakhir pada rakaat yang terakhir. Imam sujud, imam dah bangun, Allahu akbar. Imam duduk tahiyat akhir. Makmum tak bangun-bangun. Imam dah beri salam dah, dia belum bangun-bangun juga. Jadi orang sebelah pun sudah naik risau, ini mati ke apa? Lama sangat sujud dia. Kalau ikutkan dari segi hukumnya, dia ketinggalan dua rukun bersama dengan imam. Rukun yang pertama adalah duduk tahiyat akhir. Itu dipanggil rukun fi'ali, kerana perbuatan duduk tahiyat akhir. Rukun yang kedua adalah rukun qauli, memberi salam yang pertama. Sembahyang makmum tetap sah, tidak batal, walaupun makmum sedang sujud lagi. Makmum sedang sujud lagi, yang imam dah beri salam. Makmum ketinggalan dua rukun, sepatutnya batal sembahyang, tapi situasi tidak batal kerana dua rukun tersebut bukan rukun fi'ali. Yang batalnya makmum ketinggalan dua rukun fi'ali bersama dengan imam. Itu baru batal. Cuma kalau ikutkan, memanglah hukumnya tidak batal, tapi dia tidak, hukumnya tidak sunnah lah. Patutnya yang sunnahnya ikut imam. Imam duduk tahiyat akhir, dia duduk tahiyat akhir. Kalau nak sujud lama-lama, sujud sembahyang sunat lah. Tapi dari segi sembahyang sah, cuma tidak beretika lah. Sebab sepatutnya kita ikut imam, ikutlah apa yang imam buat, kita buat. Tapi ini imam dah beri salam, dia sujud lagi. Sembahyang tetap sah. Cuma kita panggil, adab dia dengan imam lah. Itu je lah. Okey. Situasi yang keempat adalah idza kana muwafiqan lil imam wa ishtaghala bi sunnatin ka du'a istiftah faraka al imam. Bila mana dia seorang yang muwafiq, dia ni adalah seorang yang muwafiq. Seorang yang muwafiq maknanya dia bukan masbuk. Makna baca Fatihah semua ruang tu sempat. Cuma dia sibuk benda-benda yang sunat lah, baca doa iftitah, baca auzubillahi minasyaitonirrajim, tiba-tiba imam berrukuk. Bila imam rukuk, dia tetap kena habiskan Fatihah. Situasi ni bila? Situasi ni terutama sembahyang zuhur lah. Sembahyang zuhur, asar, imam baca perlahan,
lepas takbiratul ihram, sangkaan baik makmum imam baca doa apa? Doa iftitah. Rupanya imam baca Fatihah terus. Lepas baca Fatihah tu dia baca surah paling pendek pula, inna a'tainakal kautsar fasalli rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar, terus rukuk. Yang makmum baru habis doa iftitah, baru nak start bismillahirrahmanirrahim. Tak baca Fatihah lagi, baru baca bismillah. Tetap dia kena habiskan Fatihah dia. Sebab apa? Sebab dia sibuk dengan benda-benda yang sunat, dia baca doa iftitah. Dia ingatkan imam baca, rupanya imam tak baca. Tapi sepatutnya kita katakan ruangan tersebut cukup untuk baca Fatihah, tapi dia baca doa iftitah. Sebab dia pun tak tahu imam tak baca doa iftitah, sepatutnya imam kena baca lah. Sebab dia imam. Bila imam, dia kena raikan makmum, kena baca doa iftitah. Bila mana rukuk apa, subhana rabbiyal azim kena baca tiga kali. Subhana rabbiyal a'la, ketika sujud kena baca tiga kali. Terutama rukuk lah, bila rukuk imam baca sekali, kadang-kadang makmum yang masbuk baru Allahu akbar, baru nak rukuk, diingatkan imam baru rukuk subhana rabbiyal azim sami Allahu liman hamidah. Makmum tak sempat nak dapat rakaat tersebut, kerana syarat dia makmum yang masbuk mestilah sempat rukuk bersama dengan imam sekadar subhanallah. Kalau dia tak sempat sekadar subhanallah rukuk bersama dengan imam, tak dikira rakaat tersebut, maka tambah satu rakaat lagi selepas bersalam imam. Ini bila situasi dia yang saya bagi tahu, situasi yang keempat, makmum tetap kena habiskan Fatihah. Bila makmum tadi muafiq tapi dia baca perkara, dia buat benda-benda yang sunat, perkara sunat dalam sangkaan dia imam buat, rupanya imam tak buat. Ataupun semayang maghrib, imam baca surah Al-Fatihah, makmum pun tunggulah. Dia ingatkan lepas Al-Fatihah makmum nak baca surah, makmum tak baca surah. Dia ingatkan imam nak baca surah, imam tak baca surah. Selepas ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, imam pun diam. Ingatkan diam, sangkaan makmum, makmum start baca Al-Fatihah. Dalam sangkaan makmum, imam nak baca surah. Dia ingatkan imam sedang fikir dia nak baca surah apa. Last sekali Allahu akbar, rukuk. Imam tak baca surah. Makmum tak boleh rukuk, baca Al-Fatihah seperti biasa sampai habis. Sekira-kira sebelum imam bangun daripada sujud yang kedua, mengangkat kepala daripada sujud yang kedua. Kalau dia masuk, dia boleh ikut. Kalau dia masuk, dia ikut je lah, sebab dia tak ada ruang cukup baca Fatihah. Ataupun imam baca surah tapi dalam pendek dan cepat sangat. Dia baca habis Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Makmum baru maliki yaumiddin kena habiskan juga, tak sempat habis. Sebab itu disunatkan bagi imam lepas daripada Al-Fatihah waladdallin, diam seketika. Diam seketika tu bukan diam sekejap, diam sampai disunatkan makmum di belakang habis bacaan Fatihah, bacaan yang biasa. Kalau bacaan yang biasa kita kata 20 saat, maka disunatkan bagi imam diam 20 saat. Lepas tu baru dia start baca surah. Disunatkan bagi imam dia diam sampailah makmum habis bacaan Fatihah dalam bacaan yang biasalah. Bukan separuh Fatihah sampai habis. Disunatkan bagi imam dia diam. Kemudian situasi yang kelima, apabila makmum menunggu saktah imam, makna menunggu imam diam untuk dia membaca Al-Fatihah. Imam terus rukuk, dia tak memungkinkan makmum untuk membaca Fatihah, sama ada keseluruhan Fatihah ataupun sebahagian Fatihah. Ini juga situasi yang kelima, makmum wajib habiskan Fatihah. Apa situasi yang kelima ni? Situasi kelima yang saya sebutkan tadi lah. Saya sebutkan tadi, makmum diingatkan imam beri saktah, imam
beri peluang untuk makmum baca Fatihah. Rupanya imam tak beri peluang kepada makmum baca Fatihah, imam terus rukuk, ataupun imam baca surah yang sangat pendek, kemudian makmum yang di belakang tetap wajib menghabiskan Fatihah sebelum imam bangun mengangkat kepala daripada sujud yang kedua pada rakaat tersebut. Okey, dalam lima situasi ini, lima situasi ini sepakat di kalangan ulama mazhab Syafi'i kita diberi kelonggaran 3 rukun yang panjang dalam 5 situasi ini. Ada 4 situasi lagi, ini adalah perbezaan antara Ibnu Hajar dan juga Imam Romli. Dua-dua ni pendapat kuat Ibnu Hajar dan juga Imam Romli, dua-dua ni pendapat diguna pakai di mana? Di Malaysia kita. Cuma 4 situasi yang saya akan sebutkan ini, tuan-tuan jangan peliklah bila mana satu ustaz datang di surau masjid, dia mengajar jawapan dia A. Satu ustaz lagi kata jawapan dia B. Sebenarnya dua-dua tu betul. Dua-dua tu betul. Sebab apa? Pendapat Ibnu Hajar juga Imam Romli, dua-dua pendapat diguna pakai, cuma berbeza dalam 4 masalah ni. 5 masalah yang kita sebutkan tadi, itu tidak ada perbezaan pendapat dalam mazhab Syafi'i. Okey, 4 perbezaan ini iaitu sekiranya imam okey. Yang keenam ni, sekiranya makmum tadi dia tertidur ketika tahiyat awal. Tahiyat awal dia tertidur. Imam dah bangun rakaat ketiga dah. Bila imam bangun rakaat ketiga, dia sedar-sedar imam dah siratal ladzina an'amta alaihim. Dia baru nak bangun. Bila dia baru bangun, baru start bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, imam rukuk. Bila imam rukuk, apa yang perlu dia buat? Bila imam rukuk, apa makmum ni perlu buat? Adakah perlu habiskan Fatihah ataupun perlu rukuk bersama dengan imam? Ini 2 pendapat yang berbeza. Ibnu Hajar juga Imam Romli. Pendapat Imam Romli, dia kata orang yang sedang tidur ketika tahiyat awal, imam pada rakaat yang ketiga, dia sedar-sedar imam dekat nak habis Fatihah dah. Kemudian dia baru bangun, dia baru start Fatihah, imam dah rukuk. Pendapat Imam Romli kata wajib habiskan Fatihah dan diberi kepada dia kelonggaran 3 rukun yang panjang kepada makmum untuk habiskan surah Al-Fatihah. Pendapat Ibnu Hajar, dia kata tidak, hukumnya sebenarnya seperti orang masbuk. Sebab dia tak ada ruangan cukup untuk baca Fatihah. Sebab dia tertidur pada tahiyat awal, dia bangun-bangun dalam 3-4 saat imam rukuk. Jadi hukumnya masbuk. Ruangan Fatihah tidak cukup untuk dia habiskan. Jadi hukum seperti hukum masbuk. Kalau ini tuan-tuan perlu faham, duduk tahiyat awal ni, kalau kita duduk tahiyat awal lah, selalunya tidur tidak tetap papan punggung, tetap batal semayang. Tidur dalam tahiyat awal ni batal semayang. Ini saya lebih prefer dalam masalah ini adalah untuk orang yang gemuk. Dia punya isi punggung dengan apa, dia punya peha dia tu memang tak ada ruang angin untuk ni keluar, dia gemuk. Jadi itu yang dimaksudkan. Ada pun situasi orang biasa macam kita, batal semayang ketika tahiyat awal. Tahiyat awal ni tuan-tuan perlu tahu, tertidur tahiyat awal seperti kita duduk biasa tu, itu batal semayang. Kalau kita duduk tahiyat awal tapi duduk bersila, tidak batal semayang. Kita duduk tahiyat awal, duduk bersila, kita baca at-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatul lillah, duduk bukan duduk tahiyat, duduk bersila, kemudian tertidur. Tapi dengan syarat lah, papan punggung tu rapat. Macam mana nak rapat, itu hanya tuan-tuan je tahu. Bila tuan-tuan duduk, tuan-tuan rasa papan punggung tu rapat, memang tak mungkin angin akan keluar. Selalunya orang laki-laki ni tahulah, sebab sebelum khutbah Jumaat dia dah prepare awal lagi. Sebelum khutbah Jumaat, dia akan duduk tu, prepare duduk. Kalau jumpa dinding tiang, dia akan sandar. Memang dia dah rapat papan punggung tu. Memang takkan keluar lagi angin tidak akan keluar. Jadi
orang yang tidur, yang dalam keadaan duduk, dia saja yang tahu papan punggung dia rapat ke tidak. Kemudian masalah yang ketujuh adalah apabila orang buta dia semayang, dia kelirulah imam takbir, dia tak tahu imam takbir apa, imam takbir rukuk ke sujud ke, dia tak tahu. Jadi dia ingat ke imam takbir sujud, rupanya imam takbir qiyam, dia pun sujud. Jadi rupa-rupanya lama je ni, rupanya imam bukan takbir sujud, takbir qiyam. Dia pun cepat-cepat bangun semua, bangun rakaat yang berikutnya, dia nak habiskan Fatihah. Elok start baca Fatihah, imam rukuk. Adakah dia perlu habiskan Fatihah ataupun tidak? Hukumnya pendapat Imam Romli wajib habiskan Fatihah, diberi kelonggaran 3 rukun yang panjang. Pendapat Ibnu Hajar dia kata tak, hukum seperti orang masbuk sebab tak ada ruang untuk baca Fatihah. Itu tuan-tuan faham dia tak seperti orang buta dalam sembahyang, dalam situasi gelap kita dengar suara imam tapi kita tak tahu imam buat apa ni. Kadang-kadang tersalah. Imam Romli kata wajib habiskan Fatihah, diberi kelonggaran 3 rukun yang panjang. Situasi yang ke-8, apabila seseorang makmum duduk tahiyat awal, dia sempurnakan bacaan tahiyat awal, imam dah bangun, dia masih baca tahiyat awal lagi. Imam dah bangun dah. Sepatut imam bangun, dia bangun lah sekali imam, sebab tahiyat awal tu sunat je. Ikut imam tu wajib, bangun je lah. Tapi dia nak habiskan tahiyat awal juga. Jadi bila mana dia nak habiskan tahiyat awal, imam dah rakaat ketiga, imam habis Fatihah, dia baru separuh Fatihah. Tak sempat nak habis Fatihah. Apa dia nak rukuk bersama imam ataupun dia nak habiskan Fatihah? Sebab sepatutnya sunat bacaan tahiyat awal tu, imam dah bangun je lah. Tapi dia nak habiskan juga tahiyat awal. Bila habis tak sempat Fatihah bersama imam. Jadi di sini pendapat Imam Romli kata wajib habiskan Fatihah. Wajib habiskan Fatihah. Dan pendapat Imam Ibnu Hajar, pendapat dia sama juga. Dia kata wajib habiskan Fatihah, sama seperti pendapat Imam Romli, wajib habiskan Fatihah, diberi 3 rukun yang panjang. Dalam situasi ni pendapat Ibnu Hajar, dia tak menyebutkan hukum mengenai isu ni. Cuma dia kata tidak dikategorikan dia sebagai orang yang diberi keuzuran 3 rukun yang panjang. Dia mesti kena habiskan Fatihah juga secepatnya mungkin. Kalau tak, tambah 1 rakaat selepas salam imam. Pendapat Imam Romli tak. Dia kata habiskan 3 rukun Fatihah sebelum 3 rukun yang panjang. Situasi yang terakhir, yang ke-9. Dia tak ingat yang dia sedang ikut imam. Man nasyal qudwah walam yatazakkar illa wal imam sajid. Dia tak ingat sedang ikut imam, tak tahulah dia fikir apa, tak tahu. Sedang imam sujud baru dia teringat dia sedang mengikut imam. Tak tahulah dia fikir dia punya runsing apa, tak tahu. Si imam sujud baru teringat, aku sedang semayang bersama dengan imam. Jadi dia rukuk, dia sujud semua, imam dah naik rakaat berikutnya, dah habis Fatihah, dia baru separuh Fatihah. Imam merukuk, Imam Romli kata dia tetap wajib habiskan Fatihah dan diberi 3 rukun yang panjang. Berbeza dengan pendapat Ibnu Hajar, dia kata hukumnya seperti masbuk. Sebab dia tak sedar yang mana dia ni sedang mengikut imam. Tiba-tiba imam dah bangun rakaat yang berikutnya, dia baru sedar. Dan dia pun habiskanlah rukuk, sujud dia semualah. Kemudian dia dah bangun rakaat yang berikutnya, dia nak kejar imam, dia baru baca Fatihah separuh, imam dah rukuk. Maka makmum tersebut, pendapat Imam Romli kata dia wajib habiskan Fatihah juga sebelum imam bangun mengangkat kepala pada sujud yang kedua, sebelum imam angkat kepala. Pendapat Ibnu Hajar kata tak, sebab tak ada ruang untuk baca Fatihah, dihukum sebagai masbuk, rukuk je bersama dengan imam. Cukup sekadar tolong 9 situasi, 5 situasi sepakat dalam mazhab Syafi'i, dikategorikan sebagai muwafiq, wajib habiskan Fatihah. 4 lagi adalah berbeza pendapat antara Ibnu Hajar dengan Imam Romli. Sebab tu 4 situasi ni tentu akan dengar, mungkin satu ustaz mengajar, dia kata jawapan dia A,
Satu ustaz lagi dia kata B. Sebenarnya dua-dua betul. Cukup sekadar itu dulu. Ada apa-apa soalan? Ustaz, Ya. kenal dengan sutra Ustaz. Bila itu Ustaz, kita mengaji sutra, orang sutra itu dalam pada kesempatan. Itu solat, atau saya itu masjid. Jadi, tapi dari pagi memang kaji Ustaz, orang walaupun ada sutra dia yang Orang depan. tapi dia orang masuk itu lalu. Jadi ada semua orang dia kita boleh tahan kan. Tahan. Tapi kalau dia kalau tak pandang dia benar Ustaz. Jadi saya kata kita boleh gunakan kekerasan lah. Kekerasan tu agak mana pula? Ada kita tahan gitu. Dia kalau dalam mazhab apa? Syafi'i kita, kalau orang yang melintas sedang semayang, kita punya keras tangan kita tahan dia sampai dia jatuh. Mati dia. Tidak dikenakan apa hukuman kepada kita. Jadi mana kita kena keras sikitlah. Tapi sebenarnya benda tu bukan benda yang wajib. Benda tu benda sunat je. Mana kita angkat tangan halang dia sunat. Sunat ni supaya tidak ada gangguan dalam diri kita sedang semayang lah, untuk mendapat apa? Khusyuk. Jadi sebab tu kita halang dia tu. Supaya jangan ada orang lalu di hadapan kita. Tapi benda tu bukan wajib lah, sunat je. Khusyuk dalam semayang pun sunat. Halang orang yang lalu di hadapan kita juga sunat. Bila kita semayang tadi, ada orang di hadapan kita. Jadi orang tu sebagai sutrah. Ada orang lalu, maka sunat untuk kita halang. Bukan wajib lah, sunat. Tapi orang tersebut dianggap sebagai apa? Dosa lah. Kerana dia lalu. Sebab kita dah ada sutrah, orang depan kita sebagai sutrah. Okey, semoga Allah Ta'ala beri kefahaman kepada kita. Subhanallahumma wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.